Zuraida soal Anwar, kalau parti tidak kuat, macam mana nak jadi Perdana Menteri? Bekas naib Presiden PKR itu menasihati Presiden parti supaya memberi fokus kepada isu dalaman sebelum ingin jadi Perdana Menteri. Bekas naib Presiden PKR Zuraida Kamarudin berkata bahawa Presiden parti itu, Anwar Ibrahim, perlu memberi fokus kepada isu dalaman sebelum ingin menjadi Perdana Menteri. Seperti saya kata, sebelum saya bertindak keluar dari parti, saya fikir Presiden parti perlu memberi perhatian kepada parti dan mengukuhkan parti sebelum ingin menjadi Perdana Menteri. Kalau kamu tidak menguatkan parti, kalau parti tidak kuat, kemudian macam mana nak jadi Perdana Menteri? Itu kukuh parti sebenarnya sangat asas, katanya selepas menghadiri majlis penyampaian Anugerah Asia Pacific Conference of Young Scientists 2019, anjuran Yayasan Pendidikan Ceras YPC. Zuraida berkata demikian ketika menjawab soalan pemberita berhubung tindakan parti memecat beberapa pemimpin parti yang dianggap sebagai penyokong setianya dan bekas timbalan Presiden Mohammed Azmin Ali. Ini berikutan pemecatan 5 anggota parti oleh Lembaga Disiplin PKR pada 29 Jun lalu. Mereka adalah Ketua Wanita Haniza Talaha, Ketua Wanita Pulau Pinang Nur Zarina Zakaria, Ketua Wanita Sabah Rahimah Majid dan 2 Adun Pulau Pinang Dr. Afif Bahardin Seberang Jaya serta Zulkifli Ibrahim Sungai Aceh. Selain itu, amaran bertulis juga dikeluarkan kepada Naib Presiden Tian Chua, Adun Macap Jaya Ginilim dan Ketua Penerangan Wanita Pulau Pinang, Serolin Kaur. Haniza berkata parti itu kini dilihat membalas dendam dengan memecat dan memburu ahli parti yang rapat dengan Azmin. Sejak kerajaan Pakatan Harapan PH tumbang pada Februari lalu, kebanyakan penyokong Azmin bertindak keluar dari parti. PKR juga bertindak memecat, menggantung dan memberi amaran kepada beberapa pemimpin yang masih dianggap sebagai setia kepada Azmin. Mengulas lanjut, Zuraida yang juga Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT berkata tindakan memecat ahli parti perlu diambil sebagai pengajaran. Saya fikir ini merupakan pemecatan satu proses pengajaran dan satu isyarat kepada Presiden untuk melihat lebih dalam melakukan apa yang harus dia lakukan untuk menguatkan parti, katanya. Zuraida selaku ahli Parlimen Ampang adalah antara 11 ahli Parlimen PKR menyokong Azmin yang bertindak meninggalkan parti dan menyertai Bersatu. Tindakan mereka disusuli pengumuman Muhyiddin Yassin yang membawa Bersatu keluar dari kerajaan PH yang dikenali sebagai langkah Sheraton sehingga mengakibatkan kerajaan pusat tumbang. Muhyiddin dan Azmin kemudian bergabung dengan UMNO, PAS dan GPS untuk menubuhkan kerajaan baru Perikatan Nasional. Beberapa kerajaan negeri PH juga kemudiannya tumbang. Kita beralih ke perkongsian berita yang seterusnya. Saleh Said Keruak batalkan permohonan sertai PKR. Ini kata pemimpin UMNO itu selepas memikirkan secara mendalam dan mengambil kira landscape politik hari ini. Bekas Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Saleh Said Keruak telah membatalkan permohonannya untuk menyertai PKR selepas memikirkan secara mendalam dan mengambil kira landscape politik hari ini termasuk pergolakan dalaman PKR. Saleh berkata keputusan itu dibuat pada April lepas dan menurutnya dengan pembatalan itu beliau kekal tidak berparti sejak keluar dari UMNO pada 2018. Sejak kebelakangan ini ramai bertanya kepada saya mengenai pendirian politik saya di sebalik apa yang berlaku dalam landscape politik negara termasuk di Sabah. Pada Mac 2020, saya telah meminta permohonan saya ditangguhkan dahulu agar saya dapat bertemu dengan rakan-rakan seperjuangan dan membincangkan hala tuju kami di Sabah. Kemudian pada April 2020, saya telah meminta agar permohonan saya menyertai PKR dibatalkan. Dengan pembatalan permohonan itu, saya kekal tidak berparti sejak saya keluar dari UMNO pada Disember 2018, kata Saleh dalam catatan terbaharu blog beliau salehsaid.com hari ini. Sebelum ini, Saleh memohon menyertai PKR pada Oktober tahun lepas, iaitu hampir setahun selepas beliau bersama sebilangan besar kepimpinan UMNO Sabah keluar meninggalkan parti. Saleh berkata beliau memohon menyertai PKR pada tahun lepas kerana ketika itu PKR adalah sebahagian daripada Kerajaan Persekutuan dan menurutnya Sabah harus membina hubungan kokoh dengan Kerajaan Persekutuan untuk kekal membangun serta berdaya saing.
Saya memilihnya pada waktu itu demi kesinambungan kerjasama antara Sabah dan Kerajaan Persekutuan, katanya. Saleh yang pernah menjadi Menteri Persekutuan berkata, apapun keputusan diambilnya berhubung parti pada masa ini adalah berdasarkan pertimbangan teliti selain mengambil kira pandangan rakan seperjuangan dan akar umbi. Sumber dari bernama. Sementara itu, bicara kes saman LHDN terhadap anak Najib ditetapkan 27 Julai. Kes bagi menuntut pembayaran cukai pendapatan berjumlah RM10.3 juta untuk tahun taksiran 2011 hingga 2017. Mahkamah Tinggi di Shah Alam menetapkan 27 Julai depan sebagai tarikh perbicaraan kes saman Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN terhadap anak perempuan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, iaitu Noriana Najwa, bagi menuntut pembayaran cukai pendapatan berjumlah RM10.3 juta untuk tahun taksiran 2011 hingga 2017. Hakim Datuk Cik Muhammad Ruzima Ghazali memutuskan tarikh perbicaraan itu semasa prosiding pengurusan kes berkenaan hari ini. Mahkamah menetapkan tarikh perbicaraan pada 27 Julai depan pukul 10 pagi. Pihak defendant perlu menghantar semua hujahan bertulis sebelum tarikh berkenaan, katanya. LHDN selaku plaintiff memfailkan writ saman dan pernyataan tuntutan pada 24 Julai tahun lalu dengan menamakan Noriana Najwa 32 selaku defendant. Pernyataan tuntutan LHDN menyebut bahawa Noriana Najwa gagal mengemukakan borang nyata orang perseorangan mengikut Seksyen 77 Akta Cukai Pendapatan 1967 bagi tahun taksiran 2011 hingga 2017. LHDN mendakwa sehingga kini defendant masih gagal membayar amaun cukai pendapatan yang masih terhutang termasuk dengan kenaikan yang kesemuanya berjumlah RM10.335.292 dan 36 sen. Oleh itu, LHDN menuntut daripada defendant jumlah RM10.335.292 dan 36 sen. Faedah atas jumlah RM10.335.292 dan 36 sen pada kadar 5% setahun dari tarikh penghakiman sehingga tarikh realisasi, kos dan relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Sumber dari bernama. Kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. Penerbit mohon maaf isu kulit buku didakwa hina jatah negara. Imej pada kulit buku itu berasal dari sebuah lukisan yang pernah dipamerkan dalam sebuah pameran di Sarawak. Pengarah dan pengasas syarikat penerbitan Gerak Budaya Chong Ton Sin memberitahu Malaysia Kini pagi ini bahawa pihaknya tiada niat untuk menghina lambang negara. Satu, kami memang tak sengaja mau hina atau apa-apa. Kedua, walaupun kami tak sengaja, kalau sudah buat sesiapa rasa kurang senang, ada menyinggung perasaan mereka, itu saya minta maaf. Pada masa depan, kita akan lebih sensitif, katanya ketika dihubungi Malaysia Kini. Buku Rebirth, Reformasi, Resistance and Hope in New Malaysia itu mendapat perhatian sejak beberapa hari kebelakangan ini kerana penggunaan gambar yang dikatakan menghina jatah negara. Ia kemudian menyebabkan sekumpulan pemuda dari MIC, MCA, UMNO dan PAS membuat laporan polis mengenai buku itu dengan mendesak pihak berkuasa untuk menyiasat dan mengambil tindakan terhadap mereka yang terlibat kerana dikatakan menghina jatah negara. Semalam Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin berkata kementeriannya telah mengarahkan pihak polis untuk menjalankan siasatan segera ke atas perkara itu. Chong yang juga dikenali sebagai Pak Chong berkata imej pada kulit buku itu berasal dari sebuah lukisan yang pernah dipamerkan di negara ini beberapa tahun lalu dan penggunaannya di kulit buku itu diatur antara pelukis dan pengarang buku tersebut. Bagaimanapun, dia tidak pasti sama ada editor buku tersebut yang menghubungi pelukis itu atau sebaliknya untuk mendapatkan lukisan untuk kulit buku itu. Kulit buku itu satu lukisan sudah lama beberapa tahun dulu ada pamer di sebuah pameran di Sarawak dan lukisan itu dikatakan sudah habis jual. Saya pun khawatir pada masa itu tapi saya tidak kata jangan. Saya cakap kamu semua buat keputusanlah, katanya. Chong berkata polis telah mengunjungi pejabatnya di Petaling Jaya petang semalam untuk bertemu dengannya tetapi dia tiada pada waktu itu.
Dia percaya bahawa polis akan datang lagi hari ini dan bersedia memberikan kerjasama. Malaysia kini telah berusaha untuk mendapatkan komen dari editor Ken Wong, tetapi dia enggan memberikan komen sebagai menuruti nasihat peguamnya. Sementara itu, menurut pereka grafik Fahmi Reza, imej yang digunakan pada kulit buku itu adalah lukisan yang pernah dipamerkan secara terbuka 6 tahun lalu. Fahmi berkata pameran itu berlangsung ketika negara ini berada di bawah pentadbiran Barisan Nasional. Bagi yang tak tahu, artwork yang digunakan sebagai desain kulit buku yang didakwa menghina jata negara sebenarnya sebuah oil printing lama. Pernah dipamerkan dalam sebuah art exhibition yang terbuka pada seorang awam di sebuah galeri di KL 6 tahun dulu, masa zaman BN pada tahun 2014, katanya di Twitter. Terima kasih kerana anda telah mendengar video ini sehingga ke penghujungnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Anda juga digalakkan untuk mengongsikan video ini ke akaun media sosial anda seperti Facebook dan WhatsApp.